Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita pada pagi yang mulia ini, pada pagi barakah, pagi yang mengandungi tiupan-tiupan rahmat daripada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan minggu lepas kita masih lagi berdebar-debar lagi. Kita kata, aku ni dapat tidak jumpa Ramadan tahun ni. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan, kan satu nikmat yang sangat-sangat besar. Dan mudah-mudahan malam tadi kita telah mendapat nazrah daripada Allah Subhanahu wa taala, pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam riwayatnya sebagai siapa yang Allah Taala melihat kepadanya, maka Allah Taala tidak akan azabkan dia. Jadi mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita pandangan rahmatnya malam tadi, malam yang pertama, malam nazrah, dan supaya kita dapat pula istiqamah sampai akhir hayat kita. Berbetulan pula tajuk kita pada pagi ni adalah berkaitan dengan akhir usia, kan? Yang kita pun tak tahu bila akhir usia kita masing-masing, tetapi ialah kita harapkan supaya kita dapat istiqamah. Bulan Ramadan yang telah masuk pada pagi ni, pagi yang mulia ini, kita berseronok dalam taman syurga pada pagi ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berseronok di taman syurga di dunia ini sampai akhir hayat kita, dan seterusnya Allah Ta'ala kurniakan kita dapat bergembira di taman syurga yang kekal abadi di akhirat nanti. Allahumma amin. Inilah salah satu daripada hikmah Ramadan, kan, supaya mendidik kita. Sebab Ramadan ni kalau kita tak dapat kebaikan, maka tak ada kebaikan lah pada orang tu. Dan siapa yang tak diampunkan pada bulan Ramadan, maka dia makin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul kita dapat kebaikan yang berpanjangan sampai kita mati dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang pada minggu lepas hadis yang menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila diuji ataupun ditanya oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, macam mana Sayyidina Umar tanya tentang ayat daripada surah An-Nasr, ayat yang semua kita hafal, iza jaa nasrullah, kan semua kita hafal ayat ni ataupun surah ni. Tapi bila para sahabat yang lain ditanya apa makna ayat-ayat ini, kan sahabat-sahabat yang lain tu jawab, ini cerita tentang pembukaan kota Mekah, cerita tentang kemenangan yang Allah Ta'ala kurniakan, maka bertasbihlah, memuji Allah, lalu beristighfar, kan. Kemudiannya Sayyidina Ibn Abbas cerita, kata maksud kepada ayat itu adalah ia menunjukkan tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara Sayyidina Ibn Abbas mentakwilkan ayat ini berbeza dengan para sahabat yang lain. Para sahabat yang lebih tua daripada beliau, tetapi rupa-rupanya itulah tafsiran yang dipersetujui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, tafsiran
Sayyidina Ibnu Abbas yang digelar sebagai terjemahan Al-Quran, orang yang paling hebat dalam menafsirkan Al-Quran. So, kenapa saya sebut benda ni? Sebab kalau kita perhatikan hadis ni, dia ada kaitan. Hadis yang pagi ni insya-Allah kita baca, dia ada kaitan dengan hadis-hadis hadis yang minggu lepas tu. Yang pagi ni ada kaitan dengan minggu lepas. Dia lebih kepada macam menunjukkan macam mana Sayyidina Ibn Abbas boleh tafsir gitu sekali. Macam mana dia boleh kata ini adalah tanda ajal Nabi SAW, dan inilah cara Nabi SAW apabila mendapat ayat ataupun turunnya ayat surah An-Nasr tu. Okey, kita pergi kepada hadis 114, hadis yang ketiga daripada bab galakkan menambah amal baik pada akhir umur. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadin muttasilin, dengan sanad yang bersambung daripada Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi fid din wad dunya wal akhirah. Qal al-thalithu an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ada beza sikit ada Allahumma kat situ kan. Yang tadi tak ada. Jadi ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli yata'awwalul Quran. Makna yata'awwalul Quran ay ya'malu ma umira bihi fil Quran fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa fi riwayatin Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah ma hadhihi al-kalimatu allati araka ahdathtaha taquluha. Qal ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qawli subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullah wal fath fathu makkah wa ra'aitu an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa ra'aitan nas lah kat sini kan patutnya. Kejap. Tengok riwayat yang lain. Kalau ra'aitu aku melihat. Maknanya betul juga sebab Nabi SAW melihat, tapi ini Nabi sebut ayat Quran. So tak mungkinlah wa ra'aitu. Sebab lepas tu fasabbih. Kalau fa'usabbih barulah lain. Ya, wa ra'aita. Ada silap ke itu dekat yang dari riwayat ada sebab ra'aita. Macam ayat Quran betul-betul. Okey, terus kita pergi kepada perbahasan berkaitan dengan hadis ni. Apa makna dia? Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma shalla Rasulullah SAW, tidaklah solat Rasulullah SAW salatan, satu solat, ba'da an nazalat alaihi, selepas turun ke atas baginda idza jaa nasrul fath." Sebab selepas turun ayat ni, tidaklah baginda solat satu solat melainkan illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Hadis ni muttafaqun alaih.
Baca je ayat ni, Nabi akan sebut gitu. Subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sebab apa? Sebab ayat tu kan, kalau kita perhatikan, ujung dia kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang kat bawah tu. Kan? Fasabbih, bertasbihlah. Allah Taala suruh bertasbih. Jadi ni kan perintah Allah Taala. Perintah Allah Taala suruh bertasbih. Lepas tu Allah Taala suruh istighfar. Kan? Allah Ta'ala suruh tasbih pula dengan memuji Allah bihamdi rabbika. Maka jadilah perkataannya subhanaka rabbana bihamdi rabbika kan. Sebenarnya wa bihamdika, lepas tu minta ampun. Jadilah semua tu. Kan? Semua tu berdasarkan kepada ayat daripada surah Al-Fatih. Jadi dia punya perintah tu kan, maka Nabi SAW setiap kali baca ayat ni akan berdoa begitu. Ataupun ada lagi riwayat-riwayat lain macam mana Nabi berdoa, tapi lebih kurang sama je lah makna dia. So simpelnya kalau kita letakkan untuk diri kita dari segi praktikal kepada hadis ni adalah tiap-tiap kali kita baca ayat surah Al-Fatih ini ataupun surah An-Nasr ni, surah Fatih lain surah Nasr ni, bila kita baca je ayat surah An-Nasr, ujungnya terus kita baca begitu. Walaupun dalam solat kat sini kan hadis ni dalam solat. Dalam solat ni, ma shalla Rasulullah SAW solatan, setiap kali solat. Okey. Jadi setiap kali solat kena baca, patutnya baca begitu kan. Jangan tinggal. Sebenarnya kan ini sama macam ayat-ayat yang lain yang kita perlu respon bila kita membacanya atau mendengarnya. Baca ataupun dengar sama sama ada kita yang baca ataupun kita dengar. Sama ada dalam solat, apatah lagi luar solat. Kalau sedangkan dalam solat pun kita diajar untuk baca begitu, apatah lagi dekat luar solat. Itu maksudnya. Kan? Sebab bukan boleh dalam solat aja kita responnya tu. Luar solat lagi lah ni. Kita bulan Ramadan ni kan. Kita banyak baca Quran insya-Allah. So, dalam bulan Ramadan ni bila kita baca Quran, jangan tinggalkan. Bila jumpa saja ayat-ayat rahmat daripada Allah, cerita rahmat daripada Allah, maka minta rahmat tu. Cerita syurga, minta syurga kan. Cerita keampunan, minta keampunan. Okay, lepas tu bila jumpa ayat-ayat azab, cerita tentang macam mana Allah Ta'ala mengazab orang munafik, orang kafir, orang fasik dan sebagainya, mintalah lindung daripada Allah, daripada azab Allah Ta'ala. Bila lalu ayat-ayat yang ada berbentuk perintah macam ni, bertasbih, beristighfar, maka bertasbihlah kita. Contohnya ayat kita baca tiap-tiap kali surah, tiap-tiap kali sembahyang witir, kan mesti akan baca sabbihisma rabbikal a'la kan. Bukanlah mesti, tapi itulah kebiasaannya kan, ikut Nabi SAW. Jadi bila imam baca, katalah kita tak jadi imam, kita tak sembahyang sendiri, kita sembahyang dengan imam. So imam baca sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa kan. Imam baca macam tu je, kita terus subhana rabbiyal a'la. So respon tu penting Hari tu pun kita dah baca hadis tu, hadis yang berkaitan dengan macam mana respon pada ayat-ayat. Hari tu kita dah pernah baca hadis Sayyidina Huzaifah tu kan, Sayyidina Huzaifah bin Yaman. So kat sini dia tunjukkan lagi contoh oleh Sayyidatina Aisyah. Macam mana ayat ini. Ayat ni berapa ayat ni lagi lah. Ayat ni senang dan ayat ni selalu kita baca. Tapi berapa ramai dia kalau kita yang respon bila baca ayat ni. Bila baca ayat ni, bila sampai habis tu kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba, Allahu akbar, dan rukuk kan. Patutnya bila sampai innahu kana tawwaba subhanaka rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, ataupun subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ni yang dalam riwayat yang satu lagi macam ni kan. Riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari juga, Sahih Bukhari dan Muslim, banyak baginda membaca ketika rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Kan dia sebut kat sini Nabi SAW buat tu buat apa? Ya ta'awwalul Quran. Maka ya ta'awwalul Quran, Imam Nawawi kata makna kat sini adalah ya'malu ma umira bihi fil Quran. Baginda mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Quran, iaitu dalam ayat tu lah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey. Kemudiannya dalam riwayat Muslim pula, Rasulullah SAW banyak membaca sebelum baginda wafat. Ini dia punya syahid dia kan. Kita nak ceritakan sebelum meninggal kan. Akhir hayat kan. Akhir hayat kena banyakkan amalan. Maka baginda banyak membaca sebelum baginda wafat.
Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkata Sayyidatina Aisyah, aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhihi kalimat allati araka ahdathtaha taquluha. Wa Rasulullah, apakah kalimah-kalimah ini yang aku melihat engkau baru-baru ni dah mula banyak baca benda ni. Baru-baru ni je sekarang-sekarang ni banyak pula Nabi baca macam ni. Rupanya itu kan tanda akhir hayat baginda. Kan? Jadi baru-baru ni banyak pula Nabi SAW sebut begitu. Dulu-dulu tak ada. Macam tu maknanya. Kan, jadi bukanlah dulu-dulu Nabi tak berzikir kan, Nabi lagi banyak berzikir kan. Cuma yang ni zikir khusus macam ni. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ju'ilat li alamatun fi ummati. Untuk aku diberikan satu alamah, satu tanda pada umat aku. Apabila aku melihatnya, tanda tersebut, aku akan membacanya. Iaitu ayat idza jaa nasrullahi wal fath sampai habis surah. Itu satu tanda yang aku nampak, kata Nabi SAW. Surah An-Nasr itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW banyak membaca Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini mungkin lebih senang untuk banyak daripada kita. Jadi bila kita baca surah surah An-Nasr tadi, kan, banyakkanlah baca Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bila baca Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Okey. Aku berkata, ini Sayyidatina Aisyah lah, kan. Ya Rasulullah, araka tuksiru min qawli subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat engkau banyak membaca subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Nabi SAW menjawab, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati. Tuhanku memberitahu aku bahawasanya aku akan melihat satu tanda pada umat aku. Apabila aku melihatnya, aku banyak membaca subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan aku telah melihatnya. Melihatnya kat sini ayat idza jaa nasrullahi wal fath, kan? Bila datangnya bantuan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah. Maknanya dah berlaku dah. Aku dah tengok dah benda itu semua. Maka engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, beramai-ramai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ini antara cara Nabi SAW, dan itulah yang Nabi SAW buat pada akhir hayat baginda. Dan Nabi SAW dapat tanda. Nabi SAW dapat tanda bila akhir hayat. Jadi kita jangan pula tunggu ayat Quran turun pula. Jadi kita kena cepat-cepatlah banyakkan bertasbih dan banyakkan beristighfar. Satu lagi hadis yang keempat dalam bab yang ini, dalam bab yang ke-12 ni, dan dia adalah hadis yang ke-115 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Apa hadisnya? Qal ar-Rabi an Anas radhiyallahu anhu qal inna Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya akthara ma kana al-wahyu. Okey, apa dia? Sayyidina Anas kata, Sayyidina Anas kan dah 10 tahun waktu tu berkhidmat dengan Nabi. So Sayyidina Anas tahu je bila Rasulullah dapat wahyu dan sebagainya. Jadi Sayyidina Anas kata, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla taba'al wahya ni maksudnya berturut-turut wahyu tu. Maksudnya kerap turunnya wahyu tu. Taba'a ni mengikut ni maksudnya lepas satu-satu, macam tu. Maknanya berturut-turut, maknanya banyaklah. Maknanya banyak kali turunnya wahyu sebelum wafatnya baginda. Sebelum wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sehinggalah baginda wafat, hatta tuwfiya, sehinggalah baginda wafat dalam keadaan aktsara ma kana al-wahyu, dalam keadaan wahyu yang paling banyak turun kepada baginda. Okey, antara tanda kepada dekatnya ajal baginda daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah turun wahyu yang sangat banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Banyak turun. Hanya awal-awal tu kadang-kadang kan dia ada tempoh-tempoh dia, mula turun, lepas tu tak turun, lepas tu turun, tak turun kan, dia ada tempoh-tempoh dia. Tapi bila akhir hayat baginda tu wahyu turun dengan begitu banyak. Pokoknya itu salah satu tanda ajal baginda telah hampir. Kenapa Imam Nawawi bawakan hadis ni dalam tajuk kita sekarang ni? Tajuk kita kan cerita suruh buat baik banyak-banyak pada akhir hayat. Ini salah satu daripada perkara yang menjadi sunnah, kerana Nabi SAW turun wahyu banyak pada akhir hayat, menunjukkan banyaknya amalan Nabi SAW pada akhir hayat. Sebab turun wahyu tu kan amalan yang besar bagi Nabi SAW. Nabi terima wahyu tu amalan yang sangat besar. Sebab dengan turunnya wahyu pada Nabi SAW, Nabi terima wahyu, Nabi sampaikan kepada para sahabat, sampailah hari ini kita dapat menikmati membaca Al-Quran setiap hari, pagi dan petang, siang dan malam. Kita dapat menikmati Al-Quran semuanya kerana Nabi SAW lah yang menyampaikannya kepada umat. Maknanya Nabi waktu akhir-akhir hayat tu lagi banyak Nabi baca Quran. Lagi banyaklah Nabi baca Quran sebab turun banyak, maknanya Nabi pun banyaklah baca kan pada para sahabat. Jadi dan mendengar Al-Quran, mendengar daripada malaikat Jibril. Jadi dengar Al-Quran, baca Quran itu sebablah kalau kita tengok kalau orang kalau orang sebelum meninggal dunia pun, kalau kita tak boleh nak baca Quran dekat sisi dia, bagus juga kalau kita boleh pasang Al-Quran kan, bagi dia dengar Quran. Sebab mendengar Al-Quran itu sendiri pun pada akhir usia satu perkara yang baik. Okey, yang seterusnya, yang kelima, hadis yang terakhir daripada bab ini. Qal al-khamis an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangkitkan setiap hamba 'ala ma mata alaihi, ke atas apa yang dia mati ke atasnya. Maksudnya keadaan yang dia mati atasnya. Macam mana dia mati? Senang guna ayat macam itulah. Kan dia akan dibangkitkan, yub'atsu, dia dibangkitkan nanti macam mana dia mati. Dia mati macam mana? Macam itulah dia akan dibangkitkan. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan membaca Al-Quran, kan, dia akan dibangkitkan dengan membaca Al-Quran. Dia mati dalam keadaan solat, dia bangkit dalam keadaan solat. Dan dia mati dalam keadaan berzikir, dia akan bangkit nanti dalam keadaan berzikir. Jadi itulah yang kita nak sangat-sangat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan kita dalam keadaan sedang beribadah padanya. Maknanya confirm lah dapat kebaikan di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti. Tentulah dapat kebaikan. Yalah baca Quran kot, takkan tak dapat kebaikan. Walaupun dekat akhirat dia bukannya darul amal kan, dia bukannya tempat untuk kita beramal. Maknanya kalau kita baca Quran pun waktu dibangkitkan nanti, dia bukannya pahala baca Quran itu yang dinilai, sebab itu darul jaza. Tetapi balasan yang cukup indah untuk kita sebenarnya. Balasan yang cukup indah untuk kita di hari akhirat nanti adalah bila kita bangkit dalam keadaan beribadah pada Allah Ta'ala. Banyak kisah-kisah kita tengok orang meninggal tengah semayang, orang meninggal tengah berzikir, tengah baca Quran, kan? Orang meninggal ketika dalam masjid sedang beribadah. Ya Allah, kalau kita tengok macam tu kan kita rasa cemburu sangat kan. Kan dalam tahun lepas kan ada kawan saya seorang tu, Ustaz Makno di Kuala Selangor, di Jeram. Dia khatib, dia khutbah Jumaat pada tengah hari tu. Jadi kan khutbah Jumaat ni biasanya kan sebelum khutbah tu Bilal akan azan pertama kan. Kita selesai azan pertama, orang sembahyang sunat, lepas tu Bilal akan baca ayat perintah selawat. Bilal akan pegang tongkat tu kan. Bilal pegang tongkat, Bilal pun baca ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Baca ayat itulah. Jadi waktu tu khatib akan bangun, khatib akan ambil tongkat tu naik atas mimbar. Jadi kawan saya ni Ustaz Makno ni, dia pun ambil tongkat daripada Bilal tu, dia pun naik atas mimbar. Khatib ni baca ayat tu kan.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kawan saya ni Ustaz Mano ni dia naik atas mimbar, lepas tu dia pun bagi salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia duduklah. Tunggu bila qamat. Bilal azan kedua. Bilal azan kedua. So Bilal tu pusing azan kedua, baru dia nak azan, dia terus rebah dan meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi kalau kita perhatikan Tok Bilal ni, dia meninggal dunia dalam keadaan yang paling indah. Dia meninggal dunia pada hari Jumaat. Dia meninggal dunia baru selepas ayat berselawat dibacakan. Dia meninggal dunia waktu dia sedang baru nak azan. Dia meninggal dunia dalam masjid, dalam keadaan bersuci. Dia meninggal dunia, benda terakhir dia buat adalah ajak orang selawat dan bagikan tongkat tu kepada khatib untuk berkhutbah. Dan macam-macam lagi kebaikan. Kita dengar cerita dia, Allah seronoknya dia meninggal macam tu. Kan? Sangat-sangat indah. Ada satu orang, ni ceritalah berkaitan dengan bangkit ni kan. Bangkit atas apa yang dimati atasnya. Allah ya Rabb. Ada satu orang ni pekerja di syarikat surat khabar di Glamary, printing company tu. Kan? Dia print surat khabar. Dia kerja kat situ lama dah. Lepas tu dia ni tak erti baca Quran. Dia tak erti baca Quran. Dia cari ustaz, ada seorang ustaz tu dia mengajar Quran dekat surau Kilang tu lah, surau Kilang. Dia jumpa dengan ustaz tu, kata ustaz, saya ni nak sangat belajar Quran. Boleh tak ajar saya baca Quran? Jadi ustaz ni pun ajar dia baca Quran. Ajar Iqra, ya, buku 1, buku 2, buku 3 kan. Ajarlah, dia memang daripada basic betul-betul tu. Dia memang tak tahu baca Quran. So baca daripada buku 1, buku 2 sampai buku 6. Dah habis dia baca buku 6. Dia pun seronok sangat-sangat. Dia pun katalah, "Maknanya ustaz, maknanya saya dah boleh baca Quran dah sekarang." Dah boleh baca Quran. Jadi petang tu, lepas asar ni, kan, dia pun mulalah nak baca Quran. Dia baca Quran, dia baca surah Al-Fatihah lah kan. Surah pertama dalam Quran. Dia baca surah Fatihah. Habis dia baca surah Fatihah, ni dekat surau tu lah, dekat surau lepas mayasa. Yang dia baca surah Al-Fatihah, habis dia baca surah Al-Fatihah, dia pun baca surah Baqarah. Dia baca surah Baqarah tu, dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dia baca yang itu je, dia tarik nafas yang terakhir, terus dia rebah, meninggal dunia. Jadi saya bila baca hadis ni dan dengar cerita pasal dia tu, baca hadis ni teringat sangat, ya Allah, untungnya dia, maknanya dia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan baca Quran. Sedangkan dia tak pernah khatam Quran seumur hidup. Bukan kata khatam Quran, juzuk 1 pun dia tak pernah habis. Bukan kata juzuk 1, muka surat pertama surat Fatihah, muka surat yang kedua tu pun dia tak pernah habis. Baris pertama tu pun dia tak habis lagi. Kan? Dia baca baru Alif Lam Mim, dia dah meninggal. Maknanya dia punya husnul khatimah kan? Husnul khatimah. Husnul khatimah, nanti dekat akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan macam tu. Kan untung sangat orang macam ni. Maknanya Allah Ta'ala tengok kepada usaha dia. Usaha dia tu Allah pandang. Walaupun dia tak sempat pun baca Quran 30 juzuk. Kan? Kita yang baca Quran banyak, kita meninggal agak-agak macam mana? Tanya pada diri kita. Dan kita nak sangat, mudah-mudahan kita mati tu dalam keadaan husnul khatimah. Dan tajuk ni ataupun bab ini menggalakkan kita untuk banyakkan beramal pada akhir usia. Jadi pada akhir usia itulah kita kena banyak beramal supaya kita dibangkitkan nanti dengan cara tersebut. Cuma macam kita sebut tadi, kita tak tahu bila kita akan meninggal. Tok Bilal tadi tu dia tak tahu dia akan meninggal tengah hari tu. Abang yang baca Alif Lam Mim tu, dia pun tak tahu yang dia akan meninggal lepas baca Alif Lam Mim tu. Kan? Semua tak tahu. Tapi dia orang dapat. Sebab akhir usia mereka dalam keadaan banyak beramal. Jadi mudah-mudahan kita juga dapat sedemikian rupa, bahkan lebih baik lagi. Dan supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita pengakhiran yang baik, Allah Ta'ala kurniakan kita kesudahan yang baik
dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dapat beramal sampai akhir usia, bukan sahaja pada bulan Ramadan, bahkan sampailah ke akhir hayat kita, sampai pada hujung usia kita yang kita pun tak tahu bila. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah. Bab yang ke-13 nanti kita akan bincang bab bayan kathrati turukil khair, bab yang menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Lagi-lagi bagi kita semua, kadang-kadang kita fikir nak beramal ni nampak macam ada cara tertentu aja. Sedangkan sebenarnya beramal ni dia ada sangat banyak cara ni. Dan Allah Ta'ala punya pemurah, Allah Ta'ala kurniakan kita cara untuk beramal dengan sangat banyak. Sebab Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita, banyak cara untuk nak dapatkan kebaikan. Dia bukan satu saja. Ni lagi-lagi soalan yang selalu orang perempuan tanya. Macam mana Ustaz? Uzur. Malam pertama Ramadan dah uzur dah. Macam mana ni? Kan? Sedangkan amalan kan banyak. Jalan-jalan kebaikan tu terlalu banyak. Jadi jangan kita hadkan hanya pada satu amalan yang kita tak boleh buat, terus nampak macam dah tertutup cara untuk kita dapatkan kebaikan ataupun pahala daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Rasanya cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Alhamdulillah, pagi pertama Ramadan Allah Ta'ala dah kurniakan kita nikmat dapat berada dalam Riyadus Salihin, dalam taman-taman orang yang saleh. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan mereka yang saleh di dunia, dan yang lebih pentingnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan mereka yang saleh, bersama dengan Sayyidus Salihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat menyambut Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat Ramadan yang sebaik-baiknya seperti mana dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahli qutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan mendapat barakah, mendapat pembukaan yang besar di Ramadan ini dan menjadi Ramadan yang terbaik untuk Ustaz, untuk kita semua insya-Allah. Barakallahu fikum, kenang kami dalam doanya insya-Allah. Dan terima kasih semua untuk kehadirannya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.